Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Forum Syar'i. Hari ini Uncle akan share lagi beberapa tips mengenai isu perundangan syariah maupun tips keluarga Islam bagi tontonan ataupun rujukan kepada semua follower Uncle yang ada di media sosial lah di Sabah, terutamanya di Sabah. So tajuk hari ini tajuk apa lagi? Tips kebahagiaan rumah tangga lah. Okey, tips kebahagiaan rumah tangga di bawah point. Banyak lah poin dia. So yang satu poin ni apa tu? Kalau mandi tu kena mandi sama-sama. Okey, mandi sama-sama. So maksudnya ada hubungan yang Sini kah? ada hubungan yang baik di antara suami dan isteri. So Uncle mau bawa lah case story Uncle pada minggu ni. Okey, di mana ada beberapa couple ataupun pasangan suami isteri yang datang jumpa Uncle untuk mendapatkan hikmat konsultasi ataupun konseling rumah tangga mengenai orang punya masalah lah. Sebenarnya prospek klien ni dia perempuan, ibu kepada 2 orang anak, sedang mengandung. Okey, di mana dia mengandung, orang cakap sudah 6 bulan ke 5 bulan gitu. Jadi dia ni sudah, orang cakap, putus harapan lah dengan keadaan perlakuan si suami kan. Actually sebenarnya si suami ni dia ada satu perangai di mana suka melayan perempuan di telefon. Okey, jadi Suka layan orang telefon macam mana? yang suka SMS perempuan. Okey, perempuan tu kadang-kadang bukan klik yang kerja ya, maksudnya adalah yang daripada perempuan-perempuan yang kenalan di pusat refleksologi lah, apalah gitu. So benda ni kadang-kadang menjadi kerisauan kepada para isteri, di mana suami dia ni kuat main game, orang cakap hardcore dalam main game ni. Lepas tu bila main game tu yang sampai berjam-jam kan. Jadi benda-benda begini menjadikan tekanan kepada si isteri tu. Sudahlah isteri ni mengandung dengan 2 anak, bukan 2, 3 anak. Lepas tu ada lagi 1 orang anak yang perlu diberi perhatian yang lebih, sebab anak dia ni, 1 orang ni mengidap disleksia. Jadi maksudnya anak yang mengidap disleksia special ni dia perlukan perhatian yang lebih. Jadi perkara-perkara beginilah membuatkan seorang isteri tu dia stres, risau. Jadi dia berfikiran dia datang tu sebenarnya untuk mendapatkan hikmat bagi memfailkan perceraian. Jadi Uncle pun tanya apa sebenarnya. So alhamdulillah Uncle berjaya untuk menyelamatkan rumah tangga dorang. Sebab bukan semua perlu berakhir dengan kan? Ya, bukan perceraian. Semua perlu berakhir dengan perceraian. Tapi kalau sudah memang tak boleh, sudah cuba, barulah kali kan. Yes. So Uncle pun cubalah panggil 2 orang ni, apa punca masalah dia. Jadi apabila si suami pun sudah hadir, maksudnya di sini si klien wanita ni dia datang jumpa Uncle 2 kali lah. Yang first time tu dia datang seorang, dia dapatkan counselling, macam counselling keluarga lah gitu kan. Ya, yang kedua tu Uncle buat counselling untuk kedua-dua belah pihak lah. Sekali macam counselling, sekali dengan kau cakap pasal undang-undang semua lah. Di sana Uncle akan beritahu lah pasal undang-undang, di mana hak seorang isteri, macam mana mau dapat nafkah. Kebanyakan suami ni dia banyak pengetahuan melalui Google,
tapi dia tidak menepati apa orang cakap undang-undang syariah tu. Dia cakap, uncle, bukan bagi nafkah isteri ni tidak semestinya agak bagi duit. Benda tu dekat betul, tapi sekarang ni kita kena faham, setiap transaksi perbelanjaan kita menggunakan wang. Jadi adalah lebih praktikal kalau kita memberikan nafkah isteri tu dengan wang ringgit, kan? Itu adalah lebih praktikal. Sebab apa? Senanglah untuk isteri ni membeli keperluan pribadinya. Itulah sendiri, yang pribadinya sendiri. Jadi isunya sekarang sudahlah, dia sudah faham betapa wajibnya bayar nafkah. Isunya adalah nilai nafkah berapa. Siap dia boleh tanya uncle lagi. Uncle tanya dia, berapa lah mau bagi nafkah isteri? Sekarang ni saya mampu, dia cakap 300. Uncle pun tanya dia, ada pembantu rumah kan? Ada. Berapa bayar pembantu rumah? 8. Aku cakap mahal lagi ni pembantu rumah, berbanding isteri ni. Isteri kasih beranak, kan, layan kau pula. Kadang-kadang dia juga yang masak. Lain mahal lagi kau bayar refleksologi lah. Kalau 300 je. Jadi uncle pun suruh dia berfikir balik lah. Macam mana ama kau boleh bayar 800? Tukang cuci baju, tukang kemas rumah, masak pun orang cakap jarang-jarang, boleh dapat 800. Isteri ni yang dialah jadi bini, dia jugalah yang jadi penjaga anak, dia juga melayan suami, dia juga masak. Jadi uncle rasa dia kena fikir balik lah. So alhamdulillah dia pun bila dia benda tu dia tersedar bahwasanya tindakan refleks dia tu yang mau bagi rendah tu, dia sedar bahwasanya nilai 200-300 terhadap isteri tu adalah tidak munasabah. Apa bernilai 300 lagi tu sekarang? Inilah masalah suami sekarang bila isteri atau anak, kebanyakannya sebab bila ada hubungan yang rapat, pemberian tu jadi makin kedekut. Yang orang gaji ini disebabkan oleh ejen yang minta supaya mungkin gaji itu ada levelnya. Jadi itulah kadang-kadang suami ini dia terlepas pandang terhadap nafkah tu. Jadi bila isteri tu datang jumpa, lepas tu dia dapatkan apa nama dia ni, advice secara profesional, dan baru semua tu diorang faham. Yes, itulah uncle mau beritahu orang di luar sana, pasangan tu, kalau kamu menghadapi masalah orang cakap rumah tangga, datanglah untuk berjumpa dengan orang yang berautoriti. Contohnya Ustaz Dijahin ataupun peguam-peguam syar'i yang kamu biasa, okey, supaya kamu dapatkan dulu advice yang sepatutnya. Apa yang sepatutnya buat. Yes, bukan terus-terus bercerai. Bukan terus-terus pergi mahkamah ambil borang mau cerai, sikit-sikit pergi ambil borang mau cerai. Bukannya penyelesaian tu semata-matanya perceraian sahaja. Tapi kalau sudah usaha, sudah dapatkan apa segala semua tu, baru bercerai tu mungkin lah kan lah. Yes. Sebab sudah tiada jalan mungkin jalan yang perdamaian, barulah kita bercerai. So di dalam consultation ni, uncle berjaya untuk membuatkan suami dia tu memberi akses keuangan dia punya gaji tu oleh si isteri. Maksudnya si isteri tu boleh masuk ke akaun suami untuk membantu suami tu membayar apa-apa komitmen. Maksudnya, dan dia pun membenarkan isterinya untuk ambil duit nafkah berapa yang wajar terhadap diri si isteri. Bukan lagi yang macam tadi 300, mungkin 1,000, mungkin 1,200, kita pun tidak tahu. Dia cakap terpulanglah kepada isteri itu berapa dia mau ambil. Kalau tinggal sikit anda juga sanggup bini mau ambil tu. Betul. Jadi that's why lah benda-benda begini apabila kita berbincang secara baik. Sebab kadang-kadang suami isteri ni, diorang ni tidak boleh berbincang di rumah. Ada saja yang bikin diorang bergaduh, bikin panas, bikin meradang lah apalah. Jadi itulah di mana keperluan kamu untuk jumpa peguam syar'i ataupun mana-mana pegawai agama untuk mendapatkan hikmat, nasihat yang betul
Jadi supaya ada orang tengah yang boleh menasihati dua belah pihak. Okey. Maksudnya di sini uncle mau beritahu, uncle happy sebab apa? Masa di akhir sesi consultation tu, di mana dua pasangan ni boleh bermaaf-maafan, boleh berpeluk, keluar pun boleh lah juga pegang tangan. Harap-harap dia Harap-harap berterusan lah. Sebab apa? Benda ni kadang-kadang dia berlaku. Isteri ni mengadu sama uncle. Dia cakap, alah uncle, 1 minggu saja. So ada cara dia tu. Lepas tu kan Lai boleh buat apa tu? Kita boleh membuat perjanjian, ikatan perjanjian persetujuan bersama, supaya orang cakap ada security terhadap si isteri dengan perjanjian tersebut. So dia jadi lebih legal lah. Yes. Jadi uncle mau nasihatkan orang di luar sana, dapatkanlah hikmat, konsultasi yang profesional. Maksudnya orang yang boleh advise kamu dari segi undang-undang syariah tu, untuk menyelamatkan keluarga kan Lai. ya. Sebab kadang-kadang yang datang ni bukannya bukannya tiada anak muda. Kadang-kadang umurmu dekat 40, anak pun sudah orang cakap, orang Sabah cakap berjurit, sudah 4-5 orang. Lepas tu mau bercerai. Kadang-kadang dia punya dia punya sebab mau bercerai ni pun orang boleh cakapkan bukanlah yang, yalah, bukannya hardcore sangat. Orang cakap bukan pasal pihak ketiga lah. Kadang-kadang miskomunikasi. Pasal kuat main game. Ya, ada yang pasal kuat main game. Ada lagi sebab pasal kuat main basikal. Bila dia main basikal tu, ini jugalah kadang-kadang si suami ni, bila dia ada hobi dia tu terlampau, orang cakap hardcore. Pagi berbiskal, malam berbiskal, dapat dia berhenti. Jadi betul lah, aktiviti tu dia menjauhkan. iya, Dia makin menjauhkan suami isteri tu. Itulah dia merajuk tu. mungkin juga aktiviti ni orang Sabah panggil kebaruan. Tapi bini ni cakap ndak kebaruan uncle, berbulan-bulan begitu. Maksudnya terlampau, orang cakap ekstrim dia punya hobi tu. Jadi hobi-hobi yang bila terlampau lebih, mengambil masa yang terlalu banyak Ya, di dalam family, makin jauh. dia makin boleh demikian. merenggangkan hubungan suami isteri itu sendiri. Bukan suami isteri je tu lah, anak. Yes, sebab apa? Banyak masa Dia main biskal sudah 2-3 jam. Lepas tu balik penat, Ya, tidur sudah tidur. Jadi benda-benda beginilah yang selalu menjadi isteri ni sakit hati. Dia stres dengan keadaan macam gitu. Jadi benda-benda begini perlu melalui perbincangan yang orang cakap heart to heart. Janganlah orang, sebab apa? Bila kamu tidak jumpa orang yang profesional, bila kamu cuba discuss di rumah, dia akan jadi bergaduh. Sebab yang seorang fikir dialah yang betul, isteri fikir dialah yang betul. Kita pun tak tahu siapa yang betul. Jadi itulah sebabnya perlunya kamu mendapatkan hikmat, konsultasi ataupun konseling daripada peguam syar'i ataupun pegawai agama, supaya ada orang tengah yang boleh menegur seandainya seseorang tu mempunyai pendapat dan pendapat itu silap ataupun salah, terutamanya dari segi hukum. Dia betul kan, dia ada step-step kan. Mula-mula pergi counselling dulu. Lepas tu baru buat perjanjian begitu kan. Ya, betul. Sebab apa, kita ndak lah boleh mau terus-terus buat perjanjian kan. Sekurang-kurangnya orang cakap kita dapatkan dulu sesi counselling. Orang cakap pastikan dulu kamu punya komunikasi itu ada link dia tu, faham apa masalah lelaki, apa masalah perempuan. Kadang-kadang perempuan ni dia saja kena faham. So lelaki pun dia perlu difahami, biar dua-dua faham apa sebenarnya kemahuan ataupun masalah. Jadi barulah kita boleh faham. Kadang-kadang suami ini dia lupa ataupun dia ni confused. Dia cakap bini saya faham sudah. Actually bini dia tak faham. Bini dia tahu tapi tidak faham. Tahu dengan faham ni beza. Tahu ni dia cuma tahu maklumat, tapi dia tidak dapat memfaham
Macam contoh, dia ni kuat main game. Dia cakap bini saya faham sudah saya kuat main game. Actually bini tu tak faham. Dia tahu kau kuat main game. Dia tak dapat faham kenapa lelaki ni main game terlampau over. Itu yang susah dia mau faham. Lepas tu? Jadi benda ni bila tidak ada perbincangan, contoh bukanlah salah main game. Apa contoh case story kau tu lah? Case story yang macam tadi lah, dia ni over main game sampai jam 2 pagi. Bila sudah jam 2 pagi main game, confirm lah bangun lambat. Lewat. Jadi anak ni diurus oleh isteri seorang lah. Bilang ada maid, tak ada? Sebab maid ni okey, contohlah maid juga bersih dapur, basuh baju. Kadang-kadang isteri tu kena involve juga untuk jaga anak. Contoh anak tu berak, ndak kan mau tunggu tu maid habis habis cuci baju ke apa ke. Sebab anak tu mau immediate juga dibersihkan dia punya ni. Jadi case story kau tu apa, macam mana lepas tu dia buat main game lepas tu? Jadi uncle pun kasih advice, okay, main game tu biar win-win situation. Contohnya dia beli main game masa suami isteri dia mungkin pergi shopping, kan? Anak-anak tu masa bini dia pergi shopping tu dia main game lah. Maksudnya bini dia busy, so dia boleh lah main game waktu tu. Bukanlah orang cakap bini mau jumpa, mau berehat, sama di situ pula kamu main game. Jadi orang cakap sambil menyelam, ya, sambil minum air. Ataupun kalau contoh dia belanja dia punya bini pergi spa ke apa, dia punya bini pergi urut ke buat facial ke apa. So waktu sementara dia menunggu bini dia selesai facial tu ataupun spa, dia boleh lah main game. Macam gitu. Jadi ada persetujuan lah. Jadi alhamdulillah ada persetujuan di antara pihak-pihak, di mana pihak-pihak tu bersetuju membuat persetujuan terhadap nafkah, terhadap berapa nafkah anak, terhadap berapa jam boleh main game gitu kan? Macam itulah. Dia boleh main game, fiskal dia boleh main. Fiskal berapa lah? Berapa kerap lah dia boleh main? Waktu tu ya, actually dia masih lagi di dalam perbincangan mengikut persetujuan dua belah pihak lah. Berapa lama, yang apa, macam mana. Itu baru satu case story uncle. Ada lagi satu case story uncle. Uncle berjaya membuat perjanjian untuk si isteri sama juga dapat nafkah isteri, dapat nafkah anak, lepas tu dapat hibah, di mana suami dia rela ataupun reda untuk menghibahkan rumah kepada anak-anak. Lepas tu si suami menghibahkan kereta kepada si isteri. Itu selepas itu dia selepas bagi consultation. Dorang mau buat perjanjian tersebut. Lepas tu si suami ni dengan rela hati mau bayar loan pribadi si isteri. Lepas tu keluarga ni, isteri dan anak-anak dapat perjanjian untuk pergi holiday ke di mana-mana dalam Malaysia setahun 2 kali. Mudah-mudahan dia konsisten lah. Itulah yang kita harapkan, mudah-mudahan perjanjian yang dimetrai nanti itu akan mengikat dua belah pihak. Tapi ada syarat tu kan lah kalau nak konsisten. Yes. Kalau tidak konsisten, kita akan filekan benda ni ke mahkamah syariah. Okay. Perjanjian persetujuan tu kan. Yes. Jadi inilah yang kita mahu sebelum kita membuat keputusan untuk bercerai. Adalah lebih baik seandainya kita memikirkan penyelesaian yang lain, iaitu melalui perjanjian persetujuan. Sebelum kita mau dapatkan perjanjian persetujuan tu, kita sepatutnya mau jumpa juga dengan lawyer syar'i itu untuk mendapatkan sesi konsultasi. Sebab perjanjian ni tidak akan termeterai apabila dua belah pihak tu tidak tidak mempunyai persetujuan ataupun sefahaman. Janganlah kamu mimpi mau buat perjanjian seandainya pihak sebelah tu tidak mau datang. Jadi benda ni tidak akan jadi. Pasal itulah bila siapa yang mau buat perjanjian persetujuan, dia kena datang jumpa dengan uncle dua belah pihak. Kita brief dia, ini macam mana, itu macam mana. Dua belah pihak kita kasih faham, barulah kita boleh usulkan terhadap perjanjian persetujuan. Jadi uncle mau kasih tahu, perjanjian persetujuan ini merupakan satu
kaedah untuk suami isteri itu dapat orang cakap Berdamai. menjadi lebih harmoni, damai, okey? Sebab kita kena faham bukan semua kehidupan tu kadang-kadang manis saja. Kadang-kadang kita ada juga rasa pahit. Maksudnya bergaduh tu memang sudah jadi asam garam di dalam hubungan rumah tangga. Tapi janganlah sampai persengketaan tu sikit-sikit kita mahu bercerai. Okey? Jadi kena fahamlah benda ni. Janganlah sikit-sikit mahu bercerai. Okey lah. Nanti aku Okey? sambung balik. So nanti Uncle akan sambung. So bila seorang menangis tu, seorang sediakan bahu, macam kalau ada salah satu pasangan tu yang ada problem, satu orang tu dia jadi tukang kasih release lah. Itulah kebahagiaan sebenar di dalam perkahwinan. Jadi salah satu cara dia ialah kalau buka pintu kereta, mungkin bolehlah pegang tangan sama sendiri kan, pegang suami pegang tangan isteri, isteri pegang tangan suami, masa naik kereta kah, masa pergi pasar kah, gitu. Betul lah. Iya, maksudnya masa dalam kereta tu berdoa-doaan, bolehlah pegang tangan. So yang pasangan ni janganlah menyakap ini kenapa ni buang tabiat ke apa. Actually perbuatan pegang-pegang tangan antara laki sama bini itu merupakan satu tindakan yang positif yang boleh orang cakap mengeratkan lagi kasih sayang di antara laki dan bini. Okey, sebab itu adalah orang cakap cara yang terbaik untuk kita mengeratkan kasih sayang laki bini. So peganglah tangan bini masa dalam kereta kan, ataupun masa sewaktu tidur tu boleh pegang-pegang tangan kan. Dia ada macam connection kulit ke kulit. Yalah. Skin to skin punya Yalah. connection. Ya, itu adalah Yes. satu orang cakap sentuhan yang boleh riliskan antara satu dengan yang lain. Contohnya macam kalau si suami ni stres kah, mungkin dalam kerja. So apa yang the best petua orang cakap supaya kamu punya ketegangan ataupun stres tu mengurang adalah pergi jumpa bini dan peluk bini. So kasih tahulah mengadu hari ni kamu stres, pening dengan kerja yang berlambak-lambak. Lepas tu bawa lah bini, jom kita kopi-kopi ke, teh tarik ke kan, untuk kasih rilis itu bebanan stres tu. Sama juga dengan isteri. Sama juga dengan isteri, balik kalau isteri ada masalah, Ya. same thing. So kita sebagai husband ni kita dengar lah. Biarpun kadang-kadang kita cakap balik-balik juga bini ni mengadu benda yang sama saya. Tapi itulah dia punya solution supaya bini tu boleh release dia punya tekanan dengan menceritakan masalah yang jadi itu kepada husband. Tapi itulah guna dia husband and wife betul. Ya, sebab That's the function lah. Saling memerlukan kan. jadi Uncle harap suami isteri tu bolehlah praktis benda ni, cuba menjadi pendengar yang baik terhadap isteri dan isteri menjadi pendengar yang baik terhadap si suami. Sebab kalau apa ni lah, kalau husband and wife ni kalau boleh jadilah orang yang macam lebih memerlukan satu sama lain pak. Macam bila kau tak perlu sudah kan, tak perlu satu sama lain kan, itulah orang boleh macam senang mau bercerai begitu tu. Ya, dan mungkin si laki pun cari lain kah, Macam terlampau sebab dia independen meluah. kan. Ya. So, yalah benda-benda begini, ingat masa meluahkan perasaan tu cari laki atau bini, bukan cari kawan yang lain. berlainan jantina. Takut lain kejadian. Selalunya orang yang mengadu kepada jantina yang berlainan ni, dia akan pandai jadi tersangkut. Jadi masalah tersangkut ni lah yang boleh menyebabkan orang Masalah ketiga orang tu ketiga. wujud. Jadi elakkan daripada meluah kepada orang yang berlainan jantina,
melainkan orang yang berotoriti. Siapa orang berotoriti? Yaitu pegawai agama maupun peguam syar'i. Okey, yang itu tiada masalah, biar lain jantina sebab orang ni profesional, memang kerja orang macam gitu, dengar masalah orang dan menyelesaikan masalah orang. Jadi itulah uncle punya pesan, supaya kamu ni memilih orang yang betul di dalam meluahkan isi hati ataupun meluahkan perasaan, meluahkan kamu punya ketegangan, stresnya, tensionnya kamu tu dengan orang yang betul. For example kan, macam kalau suami husband and wife tu kan, kalau wife tu dia terlampau independent, contohnya macam anak tu dia urus A sampai Z, dia je urus. Lepas tu okey lah, mungkin dia housewife, so dia yang urus anak. Lepas tu husband dia kerja, jadi everything pun wife dia yang uruskan, tapi husband dia contribute in terms of macam money lah, macam tu kan. So di sana ada situasi yang saling memerlukan tu bang. Bila tiada satu situasi yang memerlukan kan, itu yang bahaya situ kan lah. Ya, sebab apa? Apabila si isteri ni rasa Dia boleh buat semua, dia boleh buat semua, dan keperluan untuk si suami ni kurang, jadi dia ni tidak rasa memerlukan si suami itu sebab semua dia boleh buat. Jadi janganlah buat situasi macam gitu. Pastikan bini ni masih lagi ada perasaan, kalau tiada laki aku ni macam mana lah ni. Mesti ada buat bini tu ada berperasaan macam gitu. Yang dia boleh cakap macam gini, dah boleh aku pergi sana tanpa laki aku, nanti siapa mau ini, siapa mau itu, siapa mau ini. Make sure keadaan itu ada sama bini kamu, barulah rasa keperluan di antara suami isteri tu wujud. masih mau sama-sama. Yes, macam kita juga, dah boleh aku kalau lama-lama tanpa bini aku, siapa aku mau peluk waktu tidur, siapalah aku punya kawan makan ni kalau makan sama kawan-kawan aku kurang kenyang. Macam gitu bang. Maksudnya kita ni masih lagi mau memerlukan si bini ni, pasangan tu. Contoh macam kalau kamu pergi travelling kan, kalau orang pergi travelling, mungkin ada orang yang travelling suka pergi dengan kawan-kawan, backpack kan, fun lah. Tapi ada satu situasi tu kan, macam kalau aku pergi satu orang ni, siapa mau tolong angkat beg, dia benda kecil je, tapi dia bikin fikiran macam, siapa mau tolong angkat beg, siapa mau tidur sebelah kau nanti masa kau di hotel. Sebab di hotel kan tempat baru, jadi susah mau tidur. Siapa mau dia satu tempat yang asing, siapa mau, kita rasa security lah kalau ada pasangan kita. Jadi kena ada itu punya feelings. Ya, punya perasaan. Barulah orang cakap hubungan suami isteri itu dia saling memerlukan, arti dia. So maksudnya kita make sure benda ni saling memerlukan lah. Dia benda kecil, nampak benda tu kecil, tapi dia punya impact tu tinggi sangat terhadap hubungan suami isteri. Sebab bila aku ada baca kan dalam artikel lah, dia cakap kan, kalau isteri ni dia sudah rasa macam dia tak perlukan suami dia dalam hidup dia, kenapa lah kalau ada masalah sikit pun kan yang suami dia buat kan, dia memang mau bercerai suatu. Sebab dia yakin dia boleh meneruskan kehidupan dia boleh move tanpa on cepat. seorang suami. Dia boleh move on cepat sebab contohlah dia bekerja, dia yang bayar duit rumah, dia yang bayar, yes, correct, anak semua dia bayar. Jadi apa beza dia? Kalau betul. dia ada laki lagi siok, dia nak payah urus laki dia, dia nak payah terikat baju laki dia, nak payah melayan emosi drama di rumah laki dia, semua tu tak payah. Sebab no use juga, sebab dia yang kerja, dia yang bayar semua. Betul. Yang ini uncle boleh share, uncle punya case story di mana seorang isteri ni memohon cerai disebabkan oleh dia ni fed up sudah dengan perangai suami dia. Dua-dua government servant, tapi isteri ni dia cakap, uncle dia cakap, saya lebih rasa lebih baik, lebih aman, lebih sejahtera bila tiada husband. Sebab apa? Kos untuk nafkah anak dan nafkah saya tanggung sendiri. Rumah pun saya terpaksa bayar. Kereta apa semua saya terpaksa bayar sendiri. Maksudnya boleh dicakapkan walaupun husband ni
government ada gaji yang orang cakap gaji yang agak lumayan, tapi dia ni bagi ikut suka hati dia. Kadang-kadang bagi, kadang-kadang tidak bagi. Kalau minta, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat. Jadi hal-hal macam beginilah yang menyebabkan si isteri tu fed up apabila kerap lagi berlaku gaduh disebabkan benda kecil-kecil. Contohnya suami dia ni jenis yang pengotor lah, orang cakap kalau dia pemalas lagi. Lepas tu di mana barang tu dia suka sepah-sepah. Jadi bini ni stres. Sudahlah tiada pembantu rumah, dia yang terpaksa bekerja. Lepas tu dia lagi terpaksa mengemas rumah, dia yang terpaksa urus anak. Boleh dikatakan beban tu di bahu dia satu orang. Boleh dikatakan majoriti beban tu di bahu dia satu orang. Si suami ni cuma sekali-sekala bantu hantar anak pergi sekolah, ambil anak. Lepas tu dia buat kerja dia sendiri. Jadi hal demikian apabila berpanjangan, apabila berlaku satu pergaduhan, membuatkan si isteri itu mengambil keputusan untuk bercerai, nekat. Di mana nekat dia tu, dia jumpa uncle, dia cakap, saya memang dah boleh sudah uncle, saya dah dapat tahan. Sudahlah aku ni dah berapa bagus dengan keluarga dia. Jadi benda-benda begini dia akan bercampur. Hubungan kekeluargaan yang kurang erat, lepas tu suami yang kurang bagi kasih sayang, kurang prihatin terhadap anak-anak, belanja anak-anak. So bila isteri ni dia independence, bayangkan dia ni seorang kaki tangan kerajaan dan dia yang take care apa semua. Jadi dia ambil keputusan untuk bercerai setelah 10 tahun mendirikan rumah tangga. Tiada isu orang ketiga, memang tidak ada. Isu dia cakap laki dia fungsinya terlalu sedikit. Kalau dia cakap hubungan kelamin, saya tiada hubungan kelamin pun dah mati uncle, dia cakap. Lebih bagus saya begini, saya tidak terima beban emosi. Bayangkan seorang isteri ini dia sanggup bercerai apabila dibebani dengan emosi. Maksudnya dia stres untuk layan karena ataupun perangai suami yang dia tidak berapa berkenan tu. Okey? Selalunya kan kenapa Islam ni, contohlah yang yang saya belajar lah, kenapa suami tu dia kena bagi nafkah juga walaupun bini dia tu lagi bergaji besar kan. Sebab sebab kita mau ada respect lah. Kita mau ada respect dengan husband kan. Betul. Bila dia ada respect tu, benda kecil pun dia akan jadi besar. Betul. Kalau kita ada respect, walaupun dia benda besar, kita boleh let go je. Contoh Betul. macam dalam family kan, mungkin hubungan salah satu pasangan tu dengan keluarga tu tak berapa bagus. Tapi oleh kerana di dalam family tu dia kuat. Ya. Dia kuat. Jadi masalah keluarga yang tak berapa disuka tu tiada sudah. Tidak sudah memberi kesan pada keluarga tu. Tapi bila macam lelaki tu dia tidak memainkan peranan sebagai suami dia, suami kan, macam culas bagi nafkah lah. Lepas tu itulah dia jadi biawak. Bukan biawak, dia jadi apa tu lah? Dia jadi Biawak hidup. Free rider lah. Kalau orang putih cakap free rider, macam connect motor kan, kau di belakang tu kau jadi free rider. Kau sampai di tempat tu tapi ada orang bawa kau. That's free rider. Kalau kau jadi free rider, itulah benda kecil akan jadi besar. Contoh macam suka buang-buang baju ke, sebenarnya itu bukan masalah besar pun. Betul. Tapi dia akan jadi besar kerana tiada respect kepada suami. Ya. Jadi benda-benda begini, itulah orang cakap benda kecil yang perlu kita jaga sebelum dia mengumpul-ngumpul yang kecil ni dia jadi besar, sehingga boleh menyebabkan seseorang tu ambil keputusan untuk bercerai. Sebab yang experience uncle sebagai seorang peguam syar'i ni, banyak orang failkan perceraian ni disebabkan berbagai-bagai alasan. Kadang-kadang ada benda yang tidak logik pun boleh berlakunya cerai. Paling orang cakap
alasan perceraian yang mungkin kamu rasa lucu, lawak, melampau lah bah, tapi benda tu berlaku. Okey, Uncle bagi contoh lah experience Uncle. Ada pernah klien dia memohon cerai, dia cakap saya mau cerai sebab bini saya punya air tangan ni dah sama macam ibu. Bayangkan isu itu dijadikan alasan di dalam permohonan perceraian. Si suami memohon alasan, kalau orang Sabah panggil alasan bedukang lah betul. Memanglah tidak akan sama biarpun kau cari petala langit bini ni, tidak akan sama air tangan bini ni sama ibu kita. Tapi alasan yang bedukang tu jugalah yang kena pakai untuk memohon perceraian. Itulah kan benda yang kecil tu kan. Jangan dikasih besar bang, jangan dibiar. Kau slow sekali. Ya. Macam benda yang kecil, jangan kita ambil take for granted lah. Yang for example yang tadi tu kita cakap pasal apa? Apa tu lagi? Nafkah tu kan. Ya, nafkah yang basic. Sebab kebanyakan Alasan. orang awam lah kan, Uncle nak mau blame lelaki lah. Sebenarnya ni umum. Dia kalau bab-bab yang sunnah yang orang suka, dia akan fokus. Okey, kalau macam lelaki tu kan, dia bab-bab kalau nikah ni, poligami lah, itulah yang paling dorang akan fokus. Ini sunnah, ini apa, semualah dengan alasan macam-macam. Kita nak nafikan benda tu sunnah sebab itu adalah perlakuan Nabi kita. Tapi benda wajib itu sunat tah. Ini wajib. Nafkah isteri, nafkah anak, itu dorang tak pernah mau highlight. Yang sunat dorang mau highlight. Yang wajib dorang diam-diam. Dia cakap itu ikut kemampuan saya. Bila bagi bab nafkah, dia akan ikut kemampuan. Tapi bila bab poligami, dia tiba-tiba mampu. Itu yang kadang-kadang magic berlaku tu. Bila bab poligami, lelaki akan cakap saya mampu. Tapi bila bab nafkah, ikut kemampuan saya. Inilah yang tidak orang cakap, dia tidak synchronize dengan yang dia cakap dia mampu berpoligami itu dengan memberi nafkah. Jadi sama juga perempuan. Dia kalau bab-bab yang apa ni, dia akan fokus bab-bab yang sunat saja. Okey, bab-bab kewajipan tu jarang dorang mau highlight. Apa kalau perempuan? Ada juga bab-bab. Contohnya? Okey, bagi contoh lah. Kalaulah dia selalu bab-bab solat lah. Kadang-kadang perempuan ni dia kalau bab solat, yang ini Uncle punya experience lah, dia akan blame laki dia. Story. Ni yang case story yang betul. Dia blame laki dia. Saya ni Uncle, dia cakap tidak pernah dibimbing oleh suami lah. Dia blame. Sedangkan tuntutan untuk kita belajar terhadap Islam, solat ni, dia individu. Tapi dia blame suami dia. Jadi benda-benda begini sepatutnya dia tidaklah berlaku. Kalau kita mau belajar sembahyang, tak perlu untuk suami itu ajar. Kita pun boleh belajar. Sekarang ni banyak orang selalu handphone melekat di tangan, FB lah, bla bla bla. Tapi kalau handphone tu di full utilize dengan belajar solat, lepas tu belajar lagi dibimbing oleh ustaz atau ustazah, kan itu lebih baik. Tapi bab begini selalu dia memblame antara satu sama lain. Dia cakap laki saya dah sembahyang. Uncle pun tanya dia lah, kau sembahyang? Saya pun dah sembahyang. Nah, jadi sekarang ni kita jangan meludah ke langit, nanti kena muka sendiri. Maksudnya kita sama-samalah untuk membuat satu perubahan untuk kebaikan. Jadi benda-benda begini dia happen di dalam kehidupan. Jadi Uncle pun advice lah, okay, sebelum kita blame kita punya husband, kita dulu belajar. Lepas tu barulah kita cakap, okay, marilah sama-sama belajar. Kalau dia tidak mau, barulah kita boleh cakap bahawa suami dia ni enggan untuk belajar agama tu. Jadi hal-hal begini ni kadang-kadang kita kena take note. Jangan orang cakap kita, apa tu nama dia, nampak kesalahan orang, tapi kita ndak cermin diri kita sendiri. Okey,
So Jadi sama-sama lah kan husband and wife tu kena sama-sama muhasabah diri, ubah diri tu kepada yang lebih positif kan. Lepas tu apabila kita sudah, orang cakap, cuba untuk membuat satu perubahan, ataupun suami mau berubah, isteri mau berubah, kita ni tak bolehlah mengharapkan perubahan tu drastik, macam pergi macam orang petik jari terus berubah. Itu mustahil akan berlaku. So kita kena take time lah, maksudnya kena ambil masa juga untuk kita punya pasangan ni ambil masa untuk buat perubahan yang positif. So makan berjemaah dan sekali-sekala suapkan antara satu sama lain. Contohnya macam kalau balik kerja, panggil lah sama-sama makan kan. Kalau selalu makan sama-sama, rasa macam keperluan untuk makan sama-sama baru kenyang tu ada apa. Kalau selalu makan sendiri, terbiasa, itulah pandai keluar makan di luar, mau cari kawan-kawan tu, supaya ada teman, ada kawan. Ya, kasih biasalah diri supaya bila kita makan sama bini ni kan, dia rasa syok, macam kenyang, macam bini pun sentiasa macam melayan laki tu, mau ini, mau itu, kau mau aku buat sambal belacan, kau mau aku buat sambal mangga, macam tahu apa ni laki punya selera. Ya. So itu yang buat lelaki macam rindu ataupun tercari-cari. Dia cakap kalau sama bini aku ni makan telur sama kicap pun sedap. Sebab apa? Bini sedia lagi tu sambal belacan. Lepas tu dia tambah lagi kadang-kadang sos supaya, yalah orang cakap supaya benda kecil. Ya, benda tu kecil tapi menyebabkan seorang suami tu berselera. Sebab apa? Bila makan sama bini ni, bini dia cuba untuk kasih sedap, biar tu makanan tu ringkas. Contoh macam kalau hari Jumaat lah contohnya kan. So besok kita tidak cuti Sabtu Ahad. Jadi kita sudah fikir awal-awal. Okay, besok mana kita mau breakfast. Jadi nanti macam sediakanlah budget sikit kan untuk untuk weekend, untuk makan sama-sama. Sebab kalau biasa kan sudah kerja sepanjang hari, dan tidak semestinya kau makan yang mewah-mewah. Kau pergi makan mie pangsit yang RM5 pun okay. Yang penting dia ada something different. So anak-anak pun bertanya, Pak, minggu ni di mana kita breakfast? Kita pun cerita sama dorang pun. Anak-anak ni kadang-kadang excited. Oh, minggu ni kita pergi makan mie tahu. Oh, minggu ni makan dimsum. So benda-benda ni kadang-kadang menjadi anak punya apa yang dia tunggu-tunggu setiap hujung minggu. Dia cakap, minggu ni nanti papa, mami mau bawa pergi breakfast di sini, di sana. So benda-benda beginilah kita cuba wujudkan di dalam suasana keluarga, supaya benda ni selalu dijadikan macam ditunggu-tunggu. Ya, jadikan satu budaya keluarga kita, supaya benda ni dia menjadi keseronokan lah. Orang cakap kan, anak-anak pun, Pak, hari 6 hari Minggu ni kita pergi mana? Dia akan tanya sudah kan, sebab dia excited untuk mau pergi tempat-tempat baru. Kadang-kadang bukan tempat baru pun, tapi happy lah. So kita pun tanya anak, okay, mau pergi mana ni kali? Mau makan di mana? So bila kita ada momen macam gini, kita sudah tidak ada masa macam mau diganggu kita punya Sabtu Ahad. That's why itu uncle minta maaf. Kadang-kadang klien tanya, Uncle, Sabtu Ahad ada ke sesi counseling? Uncle cakap tidak ada, sebab inilah 2 hari ini masa uncle sama family. Uncle sebenarnya hari Sabtu Ahad lagi penat, sebab uncle lah jadi driver, hantar anak-anak pergi tuition, pergi hantar mana-mana lah, pergi pasar, pergi tamu, beli ayam, beli ikan, beli sebab sayur. masa itulah kita mau stok barang-barang rumah, mau masak, mau kasih antar anak, asrama semua. That's why itu uncle jarang mau ambil kerja uncle Sabtu dan Ahad. Sebab kadang-kadang uncle pun selalu pergi orang cakap ambil kursus untuk tambah ilmu mengenai undang-undang syariah. Kadang-kadang uncle terpaksa pergi Sabtu dan Ahad juga. So itu pun uncle akan make sure uncle akan bawa bini uncle
supaya kami sama-sama 2 in 1, 3 in 1. Maksudnya sambil Uncle pergi kursus, Uncle akan pastikan pergi lawat anak di asrama sana di TKC. Lepas tu Uncle bawa lah bini pergi jalan-jalan. Macam last time kami pergi Langkawi lah, kami pergi Cameron lah. So next time mungkin rancang mau pergi Melaka. Sebab apa orang cakap, kita jimat satu tiket tu. So kita pergilah 3 in 1, 2 in 1 punya hajat. Ataupun apalah orang cakap, package tu kita buat sekali lah supaya tidak buang masa kan. Contoh kalau macam kamu apa ni, contoh macam kalau ada orang cakap mau makan hari Minggu, hari biasa pun kami dah cukup makan, dia cakap. Tapi cubalah kasih pandai-pandai bajet lah, kasih berapa-berapa. Sedangkan kau makan nasi mbak saja pun itu dikira makan sama-sama juga, something different. Nasi mbak tu berapa je tu? RM3.50 Rasa RM2.50, RM3 lah. Makan bakso kan di tepi jalan tu pun sedap oh. Sebab Uncle pun sometimes kami akan bawa anak-anak makan bakso di tepi jalan. Kamu pernah kan kalau di KK ni, macam di dekat Studio Melikas lah ada, kadang-kadang dekat 1B ada, IP ada, dekat KFC Darau pun ada. Murah kan? Ya, sebab satu cup baru RM5. Actually benda ni kita mau momen bersama keluarga, bini, anak-anak. So kita boleh bercerita-cerita sambil makan kan, tanya-tanya sedapkah. Sebab inilah momen yang akan diingat oleh anak-anak kita daripada dia kecil hingga ke besar. So mungkin kan kalau bila kita busy macam ni kan, kita tiada peluang untuk macam sorry lah, macam mau makan di luar kan, mau pergi layan WhatsApp perempuan lain, contohlah kan. Lepas tu tiada masa mungkin kalau mau pergi orang yang suka exercise kan. Macam saya sangat suka exercise. Jadi kalau weekend tu I will try my very best untuk bawa dia lah, untuk pergi exercise lah, pergi jalan berapa kilometer ke apa ke. Kalau orang yang sangat suka exercise tu mungkin kasih limit masa lah. Sebab bukan dia mau limit masa pun, dia terlimit masa sebab dia happy mau spend time dengan anak-anak. Sekarang ni tunggu kunci kereta naik. Jadi itulah apa point dia. Kalau kamu rancang macam mana mau spend time with the wife and anak-anak tu kan, kamu tiada masa sudah tu. Ya, tiada masa mau untuk benda lain. Mau tumbuh tanduk lah orang cakap kan. Betul. So macam bukan Uncle mau cakap puji diri sendiri ke, mau kasih contoh diri sendiri. Macam Uncle sekarang ni, sambil masa kami mau tunggu anak pergi tuition jam 9. So bini Uncle pun dia cakap, okay jom kita pergi jalan, pergi cuci kereta drive-thru, sambil-sambil tu kita buat video. So maksudnya di sini kita cuba manage tu masa dengan 2 in 1. Maksudnya sambil kita cuci kereta, menuju ke cuci kereta tu, Uncle pun buat video lah untuk buat sharing. Moga-moga sharing ni memberi manfaat kepada semua Uncle punya followers. Sebab Uncle faham, Uncle ni lawyer swasta. Maksudnya setiap perkhidmatan Uncle adalah berbayar. So Uncle memikirkan macam mana membantu orang di luar sana yang kurang kemampuan tapi dahagakan atau memerlukan hikmat, nasihat ataupun ilmu mengenai perundangan syariah itu sendiri. So apa yang Uncle punya effort adalah membuat video ni supaya kamu pun ada pengetahuan serba sedikit mengenai ilmu undang-undang syariah ataupun kekeluargaan lah. Yes, ataupun tips-tips kekeluargaan mengikut hukum syarak. So okay, next is kita selalu buat salah. Sebagai manusia kita memang selalu buat salah. Yes. Jadi kita kena selalu maaf dan memaafkan. Dan kita mesti ingat memberi maaf pada orang tu dan mengaku salah tu ialah sesuatu yang bukan hina, walaupun dengan anak-anak sekalipun. Ya. Sebab apa, kita ni bukan malaikat. Kita ni tidak lari daripada buat kesilapan. So biarpun kita ni manusia, tapi jangan ambil kesempatan tu untuk melakukan kesalahan. Macam secara psikologinya, kalau anak-anak kan, kalau kamu lambat ambil dorang rasa orang ada rasa sesuatu di dalam hati dorang. Itu ialah kajian psikologi, okey. Jadi
Tapi kita ni kan kita pun terkejar-kejar dengan masa. Ada yang mungkin office work kan, mungkin ada meeting ke, ada apa. So tidak salah kita cakap sorry. Gila kita lambat ambil dia orang. Itu salah satu contoh lah. Ya, sebab apa, kadang-kadang apabila kita ni selalu mungkir janji lah, kata anak-anak cakap, kita kena minta maaf. Kita kena beritahu reason dia kenapa kita lambat. Lepas tu kita minta maaf. Jadi benda ni dia sebenarnya dia mengajar anak kita tu macam mana cara orang tua apabila membuat kesilapan dia memohon maaf. Biarpun yang dipohon maaf tu orang yang lebih kecil macam anak. Dan anak ni akan ikut kita punya cara. Dia cakap bila kita buat silap, kita kena memohon maaf. Dan kita kena beritahu kenapa kita buat silap, kenapa kita melanggar kira janji lah tu kan. Contoh mau ambil anak 12.30, sekali tak ambil jam 1, lambat setengah jam. Anak pun cakap apa, aku tinggal berapa orang lagi, kami takut lah apa. Sebab benda-benda begini kita perlu explain kepada anak supaya dia faham kenapa benda ni berlaku. Jadi budaya ini secara tidak langsung akan mengajar anak kita untuk memohon maaf seandainya melakukan kesalahan ataupun kesilapan. Kalau husband and wife lagi, kalau selalu pandai emosional ni, pandai merajuk ni, janganlah lama-lama untuk mohon maaf, say sorry. Sebab kebanyakan uncle punya case story ni, diorang ni bergaduh berminggu-minggu. Jadi bini ni pandai fed up. Kadang-kadang lelaki pun pandai fed up. Sebab apa? Diorang bergaduh, orang cakap hubungan dingin ni sampai tahap ada yang masuk 2 minggu, ada yang 1 minggu. Padahal benda kecil je pun, tapi merajuk punya lama sampai dah balik rumah. Sampai dah balik rumah. Ada yang dah balik rumah, dia balik pergi rumah ibu bapa dia, benda kecil-kecil. Jadi di situlah ada masalah anak mau pergi sekolah kalau sudah mama atau bapa yang merajuk ni. Jadi benda-benda begini apabila berlarutan, hujung cerita dia minta cerai. Tapi kan lain kalau bergaduh, kalau sudah minta maaf tu, jangan lagi ulang balik-balik. Ya, ini ulang balik lagi, ulang. Memanglah malas orang minta maaf. Ya, orang pun fed up sudah kan. So bila kita sudah tahu benda yang kita buat tu menjadi kemarahan kepada pasangan, tak kisahlah si laki kah atau si bini, so janganlah buat benda yang pasangan kita tidak suka. Contoh macam kalau kamu di meja makan kan, kamu di meja makan, memanglah sekarang orang suka tengok telefon kan. Jadi kalau masa di meja makan tu, kalau pasangan kau tak suka kau nampak tengok telefon, kau main game kah, kau baca-baca pasal politik kah, apa semua. So di meja makan tu kan, tak payahlah kau baik-baik tengok telefon kan. Di meja makan tu dah sampai pun 1 jam. So peruntukanlah masa tu untuk untuk spend time, quality time. Ya, bersama. Kalau sudah salah minta maaf, jangan lagi ulang. Yes. Dan ulang tu orang bosan. So maksudnya apabila kita mau spend time bersama bini ataupun anak-anak, kita make sure handphone kita kasih silent je. Itu saya dia punya petua. Sebab kita ni manusia, uncle tahu, bila dengar saya kita mesti mau refleks, mau pitching. Apa lagi betul kalau banyak grup. Jadi dia punya petua kasih silent, memanggil-manggil. Jadi bila mau rasa time yang sesuai untuk tengok tu, barulah ditengok. Ya, sebab apa? Benda ni kalau kita kasih biasa, family time pun diganggu oleh benda-benda macam gadget ni. Inilah yang puncak pergaduhan. So dia akan jadi balas membalas, di mana si bini pun balas, kau boleh, aku buatlah. Kau boleh, aku buatlah. Jadi benda-benda begini kita cuba elak. Sama supaya, juga dengan anak-anak. Anak pun kena simpan, put aside the handphone. Ya, jangan kasih orang mentang-mentang kita mau kasih dia diam, terus kita bagi iPad supaya dia diam di meja makan. So please jangan amalkan benda ni. Boleh juga kalau yang kecil-kecil lah. Kalau anak kami kecil tu, kami kasih masa dia makan, kami kasih kalau enggak, dia lompat satu meja ke satu meja. Cuma yang besar-besar sudah tu kita cuba untuk ajar dia supaya kita boleh menikmati juadah tu sama-sama.
mungkin kita boleh sambil makan tuh kita cerita di sekolah, cerita di tuition kan. Jadi bab-bab ni ada benda kah mau dibeli untuk keperluan sekolah. Jadi masa-masa beginilah yang kadang-kadang anak tu tunggu-tunggu. Okey, kita akan beritahu papa, mami, nanti masa makan nanti mesti dia tanya kita tu apa mau belikan untuk sekolah, PSP punya peralatan ke apa. Sebab bab-bab begini ni kita kena alert. Sebab sekarang punya zaman sekolah banyak dorang punya projek sekolah ni yang memerlukan pembelian instrumen. Tapi alhamdulillah lah, sejak ada DIY lah, Familia lah, apalagi Kaison, so senanglah kita beli dengan harga yang murah kan, benda-benda keperluan untuk pembelajaran ni. Jadi benda-benda begini kita kena tanya lah anak, ada cikgu mau minta beli apa-apa begini-begini, cukupkah semua buku kan. So barang ni kadang-kadang kalau kita tidak alert terhadap keperluan anak tu, anak ni kadang-kadang ada jenis yang tidak mau kasih tahu, ataupun dia pelupa mau kasih tahu. Ya, dia lupa. Jadi bila kita tanya tu dia terus akan teringat, ada apa? Ni ada surat. Tiba-tiba pula ada surat. Rupanya selama ni punya banyak surat dalam beg, dia lupa bagi. Especially ini ada macam sekarang trend orang suka main game bah. Kan ada golongan suami, ada golongan isteri lah. Dorang kuat main game. Itu game tu, kita banyak kawan-kawan kami begitu, bukan pada orang luar sajalah, kawan-kawan terdekat, even keluarga terdekat pun ada yang main game sampai bergaduh-gaduh sebab kain tak diangkat lah masa hujan, lupa, lalai. Sebab di rumah kan gelap je, tak nampak rumah batu kan, mana rasa hujan atau enggak, lalai tak angkat kain lah, jadi bergaduh. Cepat-cepatlah minta maaf, gitu contohnya. Lepas tu minta maaf jangan lagi buat kan lah. Ya, begitu. Itulah yang sepatutnya cuba kita perbaiki. Uncle actually ni bukan nasihat kamu je. Uncle actually kasih ingat diri sendirilah juga. Sebab Uncle pun 2 kali 5 juga manusia biasa. Sama lah kita. Pandai buat silap kan, pandai menyakap kadang-kadang diri sendiri pun sama juga. So Uncle ni menasihati diri Uncle sambil Uncle share lah sama Uncle punya follower supaya hal-hal demikian ni kita perbaiki. Ingat, kita ni selagi buka mata, selagi bernafas, selagi itulah kita ni wajib untuk menimba ilmu. Okey, yang inilah ini last point kita kan. Okey, apa poin yang seterusnya? Untuk sesi ni sembahyang bersama-sama. Kalau boleh tahajud tu sama-sama lah. Jadi kalau sembahyang tu, saya dalam lah cakap bab sembahyang ni. Biar Ustaz cakap. Okey. Ustaz. Solat ni merupakan tiang agama kan. Jadi siapa yang tidak melakukan solat maka runtuhlah agamanya. Jadi kewajipan untuk melakukan solat ni wajib untuk setiap manusia yang bernama ataupun yang beragama Islam. Tiada alasan lah belum bersedia kah, tak pandai itu kah, tak pandai ini kah. So kena belajar. Orang yang dah pandai membaca, buat saja sembahyang tu melalui perlakuan. Okey, andailah semua sudah okey, so kita ni sembahyanglah bersama keluarga. Okey, maksudnya itulah cara kita macam mana untuk mengeratkan lagi kita punya kekuatan kekeluargaan melalui solat secara berjamaah. So nanti kita share lagi lah kalau kita ada masa lagi, insyaAllah nanti kita cerita. Nanti kita share lagi apa-apa yang kita mau share yang bagus lah untuk all the followers. So lah e-book. Okey. Ramai orang tanya macam mana abang mau dapat e-book ni. Cara dia senang je. Senang je. WhatsApp Uncle, bagi tahu nama penuh, bagi tahu daripada daerah mana, di mana kamu bermastautin. Ada orang kadang-kadang dia ni orang Sabah tapi bermastautin, contohnya di Johor lah, di Perak lah, di KL kan, just beritahu tu saja. So lepas tu type Uncle e-book. So Uncle bagilah e-book Ramai Uncle. sangat orang tanya macam mana mau dapat e-book. Ya. So sekarang dibagi tahu hanya WhatsApp je. WhatsApp saja Uncle, bagi tahu nama penuh, daerah, lepas tu tulis sana e-book. Kan?
mohon e-book. So uncle akan bagi 3 e-book percuma. Yang pertama e-book mengenai hibah ataupun wasiat. Kedua e-book 7 jenis perceraian. Yang ketiga e-book mengenai 9 tuntutan selepas berlakunya perceraian. Itu just orang cakap mengikut perspektif undang-undang syariah. Okey. Jadi kamu pun kena faham, bukan semestinya dapat e-book ni mau bercerai ataupun mau menuntut, tapi sekurang-kurangnya kamu mengetahui undang-undang syariah itu sendiri. Ilmu untuk kamu. Okey. So Uncle akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di dalam sesi yang lain akan datang. Okay, bye.